sesuai untuk doa yang didengar oleh Allah SWT permohonan kita itu ya sepertiga akhir malam dan itu selepas daripada menunaikan solat fardu. Kerana solat fardu ni kalau kita lihat tentang perempuan, kenapa dia jadi tepat ataupun waktu yang mustajab? Kerana kalau kita lihat waktu kita menunaikan solat itulah waktu yang kita suci. Suci yang kita boleh anggap suci yang paling suci dalam kita. Kerana kadang-kadang suci biasa pun tak menepati syarat. Contoh kita lihat suci dalam Islam pun kena suci badan, suci pakaian, suci daripada hadas. Yang mana selepas suci semua tu barulah kita boleh sembahyang. Yang akhirnya kesucian yang dikata kesucian yang begitu hebat inilah yang menyebabkan doa kita itu didengar oleh Allah SWT. Kerana selepas sembahyang tu biasanya kita masih suci lagi. Kita masih lagi lepas daripada menunaikan solat. Badan kita bersih, pakaian bersih, kita punya hadas pun tak ada, dan duduk pula dalam rumah Allah SWT. Yang akhirnya kesucian itulah mendorong doa kita itu didengar oleh Allah SWT. Kerana kita tahu macam mana kita berjumpa dengan manusia, nakkan bersih, nakkan hidup, apatah lagi dengan Allah SWT begitu juga. Yang mana ini ada sebabnya kita lihat kenapa selepas daripada solat fardu itulah waktu yang mustajab untuk doa kerana kesucian kita tinggi. Kemudian kita jelaskan juga sebelum ini bahawasanya doa sembahyang itu sendiri adalah doa yang dijelaskan oleh para ulama, doa yang bermula dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga begitu ulama mentakrifkan sembahyang. Sebenarnya di doa kata daripada takbir sampai salam itu semuanya doa. Yang akhirnya itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah SWT lepas kita memanjatkan doa kita dalam solat kita. Jadi ini waktu yang ketiga yang baik, yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT, iaitu selesai daripada kita menunaikan solat fardu. Yang inilah waktu yang terbaik. Jadi maknanya sibuk macam mana pun kita, hal penting macam mana pun sebaik-baiknya lepas sembahyang doa hajat. Kalau tak tempat wirid pun, tak tempat nak berzikir satu kali itu pun sebaik-baiknya sekurang-kurangnya kita berdoa. Kalau kita nak ambil berkat waktu yang mustajab tadi, di samping kita tidaklah sembahyang tu semata-mata buat benda yang wajib. Jadi pun kadang-kadang masalah juga sembahyang tu waktu wajib, yang sunat-sunat, yang doa-doa langsung tak ada. Jadi sebab macam mana pun kita buat dah doa sikit, kerana itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu yang keempat, waktu yang keempat yang terbaik ataupun yang mustajab seseorang itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan di sini iaitu satu saat, satu masa daripada hari Jumaat. Ini waktu yang seterusnya mustajabnya doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu masa daripada hari Jumaat. Yang masa ini tak perlu dijelaskan. Rasulullah dah jelaskan tengah hari ke, pagi ke, ataupun petang Jumaat ke, ataupun sebelum nak maghrib Jumaat ke, tidak ada penjelasan. Yang hanya dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang kita jelaskan tadi, siapa dia, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, yang bermaksud sesungguhnya pada hari Jumaat itu ada satu saat, ada satu masa yang mana tidaklah bertepatan seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebaikan-kebaikan, melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Maksudnya melainkan Allah akan mengkabulkan, Allah akan mustajabkan doa tersebut. Dan juga Rasulullah isyaratkan dengan tangan beliau. Rasulullah isyaratkan dengan tangan beliau bahawasanya waktu itu sangat sedikit. Rasulullah tunjuk sikit dia akan menjadi. Rasulullah tunjuk dengan tangan bahawasanya waktu itu sangat sedikit. Yang baik itu kita sebut tadi bahawasanya satu saat, satu masa daripada waktu ataupun daripada hari Jumaat, yang mana ini juga antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita cara umum yang Rasulullah sebut pada hari Jumaat ada waktu yang mustajab, yang kadang-kadang kita khususkan, ada sebagai orang khususkan, ada yang kata waktu ini, waktu itu dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya Rasulullah sebut, Rasulullah ajar kita hari Jumaat itu boleh kata satu hari. Satu hari itu kita kena kejar ataupun kita kena rasyid doa untuk hari itu. Mudah-mudahan kita dapat waktu tersebut. Kadang Rasulullah tak sebut bila waktunya secara tepat. Dalam masa yang lama Rasulullah tunjuk sikit, tunjuk macam ni, tunjukkan waktu itu sangat pendek, sangat sikit. Jadi itu dia akan macam peluang keemasan. Peluang keemasan untuk kita berdoa pada hari Jumaat ada satu waktu yang mana waktu itu sangat mustajab. Cuma tinggal lagi pengkhususan itu pun kita lihat bukanlah fenomena yang kita dengar ada khususan waktu sekian-sekian. Kerana perkara itu berdasarkan pendapat para ulama. Mereka berpendapat daripada hari Jumaat itu agak-agaknya gila waktu yang mustajab tu, yang turun sikit tu. Yang akhirnya mereka pun selisih pendapat.
Kerana Rasulullah itu tidak ada yang menjelaskan perkara itu secara tepat bila waktunya, pagi, petang, tengah hari, ketika khutbah pun, tengah khatim khutbah dan sebagainya, tidak ada. Yang akhirnya mereka berpendapat bahawasanya waktu sesaat yang tidak ada ketahui, waktu pendek yang tidak ketahui itu boleh jadi. Ada sebahagian yang berpendapat bahawasanya waktu itu adalah waktu di saat yang pertama. Mereka kata waktu di saat khatib dan imam untuk bukan baca khutbah, untuk berkhutbah. Jadi hari kita ini baca khutbah lah, tapi yang sebenarnya berkhutbah. Ada pendapat pertama mengatakan waktu terbaik doa pada hari Jumat adalah ketika mana khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah. Yang mana itulah antara waktu terakhir sebelum kita tak boleh cakap. Lepas khatib dah naik mimbar, dah berkhutbah tu kita dah tak boleh cakap. Maknanya kalau bercakap tu maka sisihlah Jumat. Sisihlah apa hari Jumat tak ada. Jadi maknanya itu. Pendapat pertama mengatakan waktu terbaik hari Jumat tu, ada yang mengatakan ketika khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah. Itulah waktunya untuk seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah waktu yang sikit saja. Jadi kita kejar. Kita dalam keadaan banyak maksiat, doa kita kepada Allah dengan tidak ni. Jadi inilah peluang untuk kita kejar waktu-waktu yang mustajab tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahawasanya waktu yang sesaat untuk kita berdoa itu pada hari Jumat adalah di antara dua khutbah. Ini juga ada tengah pendapat bahawasanya di antara dua khutbah ketika imam duduk sekejap. Imam duduk sekejap untuk berehat. Yang sebenarnya bukan duduk berehat, tapi imam duduk sekejap itu untuk memutuskan antara dua khutbah, atau membezakan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi duduklah sekejap. Yang mana duduk sekejap itu waktu yang kita boleh cakap ataupun kita boleh bersuara lah. Yang biasanya waktu ini pun kita tak ada kesempatan. Ada sebahagian orang waktu ini lah dia tengah tidur, penat. Waktu tu lah dia nak tidur. Kebetulan dia habis tu baru dah dia bangun balik. Itu pun orang tidur. Ada tak sebahagiannya tak ambil kesempatan berdoa juga. Sebab apa? Sebab waktu itu dia mengaminkan doa yang bila baca. Kadang-kadang bila doa pun dia selawat je. Bahkan ada sebahagian masjid yang sekarang ni tak ada apa-apa pun. Dia diam itu saja. Yang sebenarnya kita lihat inilah antara waktu yang mustajab berdasarkan ijtihad para ulama. Berdasarkan ijtihad para ulama, mungkin waktu mustajab itu ketika itulah. Ketika imam tengah duduk antara dua khutbah itu, itulah waktunya. Yang sebaik-baiknya kita berdoa lah waktu itu. Apa doa yang terbaik kita minta. Bukannya kita tidur ke, ataupun duduk buat benda lain, ataupun mendengar awak bila dan sebagainya. Tidak. Yang sebaik-baiknya kita berdoa. Kerana kemungkinan itulah waktu yang mustajab yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Satu saat, satu masa daripada hari Jumat. Jadi itu adalah berdasarkan ijtihad para ulama, mungkin itu pernah mustajab doanya, kita tak tahu. Mereka ada pendapat bahawa itu adalah waktu. Selain daripada